Assalamualaikum, dalam salam sejahtera. Saya Muhammad Ihsan Amin daripada UNOQ Kosak. Sampai jumpa lagi dalam video pengenalan KIK. Pada kali ini kita akan terus menjelaskan mengenai proses pembangunan KIK. Alhamdulillah, dalam video lepas saya telah menjelaskan tentang apa itu kumpulan KIK, dan kali ini kita lanjutkan dalam proses sebuah kumpulan KIK. Perkongsian kali ini adalah untuk saya berkongsi 6 proses pembangunan sebuah kumpulan yang tidak kecuali KIK. Kumpulan KIK perlu ataupun mesti melalui proses-proses yang berikut. Jadi yang dimasukkan dalam proses itu ialah yang pertamanya proses pembentukannya. Walaupun kita daripada satu organisasi, terutamalah kalau kumpulan hybrid lagilah, kita perlu membentukkannya dalam proses pembentukan. Seterusnya proses persaingan. Yang ketiga adalah proses pembentukan norma kumpulan. Dan yang keempat adalah pelaksanaan, dan seterusnya kepada proses kelima, iaitu proses perkembangan. Mari kita lihat satu-satu proses ataupun setiap tahap proses ini dengan lebih detail. Proses pembentukan, itu proses yang pertama. Pada tahap pertama ini kita barulah ditubuhkan. Mungkin kita sudah biasa berjumpa, mungkin sudah kita biasa akrab sebagai seorang rakan dan teman dalam sebuah organisasi. Kononnya kita sudah sering kenal mengenali, tapi dalam konteks KIK ia perlu ada orientasi yang agak sedikit berbeza, supaya kita jelas semuanya. Kerana ahli baru bertemu, dalam konsep bertemu itu sebagai bertemu dalam satu keadaan yang lebih normal, dan kita perlu mengenali, kita perlu juga mempunyai satu etika pertemuan yang lebih jelas, bukan sebagai kumpulan pertemuan sosial. Kerana kadang-kadang ia menuntut, terutamanya kalau kumpulan ni serius, kumpulan bagus ataupun kumpulan yang tinggi azamnya, jadi kita perlu bertemu secara jelas dari hati ke hati, ataupun memahami sikap dan peribadinya, dan berkenalan dengan lebih mendalam mengenai rakan-rakan kita. Ahli mula kita dalam peringkat ini masing-masing perlu mula memahami dan menerima kelemahan ataupun kelebihan antara satu sama lain. Kerana pertemuan ini selalunya menjadikan kita satu ketakutan, kerana pertemuan yang agak beza kali ini. Dan selalunya pada peringkat awal ni belum ada lagi kepimpinan yang ada, belum lagi ada ketua, so pihak penaja akan menetapkan apakah tujuan penubuhan ni. Kerana kalau kumpulan KIK itu ditubuhkan oleh pihak pengurusan, dikumpulkan beberapa ramai personality untuk dalam wujud dalam satu kumpulan dan melaksanakan projek. Itu satu. Ini banyak masih suspend masa kita ni, walaupun kita dah sentiasa berjumpa, selalu berjumpa kadang-kadang. Dan yang kedua adalah proses persaingan. Ini adalah proses yang amat mengerikan bagi setiap manusia, kerana dalam proses ini terlalu banyak konflik yang perlu kita selesaikan. Kita kena wujud dalam satu kumpulan, tapi walaupun kita tahu kononnya itu rakan baik kita, tapi dalam konteks KIK, pertemuan KIK agak beza seperti saya katakan tadi. Dalam kumpulan ini, dalam proses ini, kita akan meningkatkan lagi soal pertemuan, faham, memahami, kenal, mengenali sebagainya. Kita cuba mencari keserasian antara kita. Kita cuba selesaikan apakah pecangan-pecangan yang ada, apakah cuba tahap ego itu perlu diturunkan sejauh mana. Jangan buang terus ego tu, tapi tahap mana, tahap motivasi yang kita agak kurang, perlu mana kita tingkatkan dan sebagainya. Ada soal penunjulan diri dan sebagainya. Itu akan menjadi satu proses-proses yang agak sulit, kerana dia berlaku beberapa konflik yang mungkin menimbulkan pertelingkahan. Kita perlu melaksanakan objektif
Apakah penaja kita, harapan penaja kita pada kita. So selepas keserasian yang ada, ataupun saling percaya mempercayai itu ada, maka daripada peringkat ni selalunya adalah pemilihan ketua dilaksanakan. Orang yang paling menarik, orang yang paling pintar, orang yang paling hebat, ataupun orang yang paling menonjol dalam konteks yang pelbagai lah. Jadi apabila ahli-ahli dah jelas dan pemilihan ketua dah ada, sekarang ni giliran ketua lah untuk memimpin kita. Terutamanya pada awal ni ketua akan membimbing ataupun bersama-sama kita membentuk struktur-struktur kumpulan. Mungkin kita perlu wujudkan biro, mungkin kita kena wujudkan jawatan kuasa kecil sebagainya, ataupun bagaimana, apakah agah-agah tugas yang perlu dilaksanakan apabila ketua sudah dilantik. Proses ketiga ialah proses pembentukan norma. Masing-masing dah jelas arah tuju kita. Dalam konteks ni dia kita lebih bersefahaman dan bekerjasama, dan kerana pada proses ketiga ni keratan antara kesepaduan ahli itu sudah ada masing-masing pada tahap yang teratur. Ketuanya ada, jawatan kuasanya ada, dan ahli-ahli biasanya macam mana yang harus dilaksanakan. Kita kena suburkan semangat keratan kesepaduan ini. Kepimpinan akan cuba mengarahkan dengan jelas arah tuju kumpulan ini. Tim itu mestilah mempunyai satu etika perkongsian dan sebagainya, ataupun peraturan yang perlu, etika kumpulan atau peraturan yang perlu kita fahami, kita hayati dan kita laksanakan bersama untuk kita mudah mencapai objektif kita ataupun tujuan kita ditubuhkan. Jadi itu proses ketiga, dan proses keempat adalah proses kita untuk melaksanakan tugasan kita. Satu kumpulan itu akan berfungsi sebagai satu unit, untuk berusaha bagi mencapai objektifnya. Masing-masing melaksanakan tugasan dia dengan teratur, dan masing-masinglah perlu memberikan yang terbaik kepada kumpulan untuk memastikan pelaksanaan tugasan itu adalah yang terbaik. Jadi masing-masing berusaha berkongsi pengalaman atau berkongsi kemahiran untuk menjayakan projek kita. Itu. Dan proses pengulangan terakhir ialah apabila setelah mencapai kejayaan ataupun mencapai kesempurnaan atau mencapai tujuan kita, saya lebih suka menggunakan perkembangan dia pada peringkat asalnya. Dia bukan perpecahan, tapi perkembangan dia. Jadi setelah kita menjayakan projek di fasa 4, mungkin kita telah menerima kejayaan, pengiktirafan yang baik dan sebagainya, kita perlu berterusan. Kumpulan KIK ini adalah kumpulan yang melaksanakan aktiviti secara berterusan, dan kali ini setelah kejayaan pertama mungkin jumlah kali kita buat dapat, kita teruskan meneruskan lagi usaha kita untuk melaksanakan projek yang lain. Di sini penting untuk kita bersama-sama memperbaharui iltizam. Mungkin kita akan kaji semula apakah kelebihan dan kelemahan yang kita perlu baiki, apakah teknik-teknik yang kita perlukan, yang diperlukan, apakah latihan yang diperlukan, perlu kita kaji semula untuk kita pohon kepada pengurusan, untuk meningkatkan lagi kompetensi kita dalam pembudayaan dan perangsaan KIK. Dan dia kadang-kadang setelah orang kata satu kumpulan KIK itu at the tip of the confidence level tu ataupun kesepaduan ikhwan, kadang-kadang mereka pergi venture benda lain, ataupun melaksanakan pengembangan atau mengembangkan aktiviti-aktiviti lain dia, bukan saja tertumpu kepada pelaksanaan projek ataupun mencari dan melaksanakan projek menyelesaikan masalah, tetapi juga dia jadikan mungkin projek pergi buat projek CSR, projek sosial yang memberi manfaat juga kepada organisasi. Itu maksud perkembangan. Yang ketiga ialah perpecahan dalam sini bagi saya ialah perpecahan dalam konteks yang positif. Satu kumpulan mungkin ahli-ahli sudah punya kemahiran dan kompeten sebagai satu ahli kumpulan. Wajar kita manfaatkan.
kita mungkin berpecah untuk kita mengetuai satu kumpulan lain ataupun menubuhkan kumpulan lain supaya bercambahlah kumpulan-kumpulan KIK dalam sebuah organisasi itu. Ini penting. Perpecahan malanglah kalau perpecahan itu kerana sikap dan yang negatif dan sebagainya. So hindarkan perkara itu. Jadi 5 fasa ini penting, ataupun 5 proses ini akan dilalui oleh semua kumpulan. So tidak kecuali KIK. Tempoh satu proses dengan satu proses itu tergantung kepada komitmen ataupun keiltizam ahli-ahli dalam berkumpulan. Jadi tuan-tuan kena jelas, kena fahami perkara ini dan kena hayati, dan kita kena sama-sama menjayakan sesuatu kumpulan itu. Jadi untuk meningkatkan keyakinan, saya akan meneruskan pengungsian dinamika kumpulan, ataupun kita kena faham bahawa KIK adalah satu kumpulan yang dinamik. Jangan lupa untuk like, untuk subscribe dan untuk share kepada rakan-rakan untuk mengetahui ataupun mengikuti perkembangan atau penawaran perkhidmatan kami. Cuba layari www.unoqconsult.com. Dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.